dengan buku ni. Buku ni tau. Hebat kan? Anda dah baca tadi kan? Saya tulis tau. Dia panggil al-mashghulu anhu dalam bahasa Arab. Sesuatu yang Allah Ta'ala dahulukan, itulah keutamaan. Surah Ibrahim mengembalikan kita kepada Al-Quran, nak menyebut tentang keagungan Alkitab. Itu foundation penting. Tolong follow para rasul sebab mereka diberikan kitab. Kitab ini akan mengeluarkan kita daripada cahaya. Mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju cahaya. Astagfirullah. Kitabun. Apakah kitab ini? Kitab ini kami turunkan sekaligus. Kami turunkannya. Sebab dah mention kitabnya, itu kitab. Tapi Allah nak highlight kitab. Ini bukan sebarangan. Sebab apa? Kita kena faham ayat ni daripada penghujung surah sebelumnya, jiran sebelah. Tuan-tuan boleh tengok, kalau anda ada kemampuan tengok, saya just nak sebutkan hujung surah sebelum surah Ibrahim, surah Ar-Ra'du. Ayat terakhir berbunyi, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Ke mursila? Mursala. Kamu bukan rasul. Mereka menilai para rasul pada batang tubuh para rasul. Mereka melihat para rasul manusia biasa. Mereka tak tengok apa yang dibawa. Mereka tengok siapa yang membawa. Faham tak? Maka surah Ibrahim datang sambut ayat ni, seolah-olah anda boleh baca ayat terakhir surah Ar-Ra'du dengan ayat pertama surah Ibrahim tanpa bismillah dalam satu rakaat. Boleh buat macam tu. Sebab dia akan menyebabkan kita nampak saling melengkapi. Mereka kata kepada Rasulullah, kamu bukan rasul sebab kamu tak ada keajaiban. Maka surah Ibrahim bagi tahu, pedulikan mereka. Kafa baini wa bainakum. Pedulikan mereka sebab jangan terlalu emosional dengan serangan mereka pada batang tubuh kamu. Kamu kena stay dengan tujuan kamu menjadi rasul, iaitu menyampaikan kitab. Mereka akan serang kamu sebab mereka tak ada hujah pada kitab. Kekuatan syair mereka membuktikan mereka akan tunduk kepada kehebatan bahasa Al-Quran. So bila orang tak ada hujah, dia serang apa? Dia serang peribadi. So kamu stay dengan apa yang akan kita sampaikan. Stay on your business. Business kamu adalah menyampaikan kitab. Jangan emosional sangat ya Muhammad. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biidni rabbihim. Inilah surah Ibrahim memberitahu kitab ini diturunkan kepada kamu sekaligus, tuan-tuan. Perkataan zulumat mengandungi banyak kegelapan. An-nur satu cahaya, artinya kegelapannya ada macam-macam jenis. Ada pelbagai mazhab pemikiran, maksud saya ada pelbagai ism. Ada pelbagai kata-kata manusia yang akan memerangkap anda, tetapi sebenarnya itu semua kegelapan. Cahaya ni hanya satu saja, artinya orang yang bila dapat cahaya, sebenarnya dia akan berada dalam Islam. Orang yang mengatakan mereka berada dalam cahaya, mereka didatangi satu bentuk ketenangan, kedamaian, satu suara menyebabkan mereka tenang, tapi mereka bukan Muslim, sebenarnya itu bukan cahaya. Cahaya hanya satu saja, An-Nur, satu cahaya. Dan cahaya itu adalah bila mereka follow Al-Quran, Alkitab yang diturunkan. Maka surah ini anda akan mendapati definisi az-zulumat. Salah satu daripada banyak kegelapan, inilah yang akan diberitahu sebentar lagi. Bi'idni rabbihim, hanya dengan izin pemelihara manusia, rabbihim, yang memelihara, yang menjaga Rabb, yang menjaga manusia ini kerana Allah sayang kepada mereka dan kerana mereka kena mengabdikan diri kepada Tuhan. Allah turunkan kepada mereka kitab untuk keluarkan mereka daripada kegelapan menuju cahaya. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, menuju kepada jalan al-aziz al-hamid. Al-aziz artinya yang gagah, yang kuat. Kata Hamka, al-aziz di sini artinya sesiapa yang nak lari daripada jalan ini, aku akan tangkap dia, kata Allah, dengan kekuatan dan keperkasaan aku. Ini maksud al-aziz.
Dia adalah elemen menggerunkan. Nama Allah yang menggerunkan, Al-Aziz. Al-Hamid artinya dia sendiri, Allah itu sendiri bukan Mahmud. Dia Hamid, dia maha terpuji. Dia tidak memerlukan pujian orang. Pujian orang tidak menambah kekuasaan dia. Kejian orang tidak mengurangkan kekuasaannya. Hatta manusia ataupun makhluk sudah tidak ada pun. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia terpuji pada dirinya sendiri walaupun dia tidak dipuji. Tuan-tuan, Al-Hamid bukan Mahmud. Mahmud memerlukan yang memuji. Jadi, perkataan Al-Aziz dan Al-Hamid, anda akan menghargai Asmaul Husna ini dengan 51 ayat yang akan muncul sebentar lagi. Seolah-olah surah ini akan menuju ke arah satu tujuan. Antaranya adalah untuk memberitahu anda Allah Maha Gagah dan Allah sangat terpuji pada segala tindak tanduknya. Dia berhak untuk dipuji. Okey? So perjalanan surah Ibrahim adalah ke arah dua nama Allah ini, dan perjalanan surah Ibrahim adalah ke arah untuk mendefinisikan zulumat. Dan perjalanan surah Ibrahim adalah untuk menunjukkan cabaran yang mesti dilalui oleh mereka yang nak menyampaikan kitabun anzalna. Okey, boleh? Next. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min adabin syadid. Ada orang dapat ayat nombor 2? Okey, silakan. Sedari puan, baca sekali lagi dan terjemahannya. Sebenarnya memang saya nak buat macam ni sebab nak minum air. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min adabin syadid. Alhamdulillah, terjemahannya. Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di bumi, dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur, ingkar yakni terhadap Al-Quran, dari azab yang amat berat yakni yang akan menimpa mereka kelak. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahu ke Allahi? Bila Allahi, artinya dia ada kaitan dengan Al-Azizi, Al-Hamidi, Allahi. Nampak? Allah Ta'ala diperkenalkan selepas dua nama Allah disebutkan. Dipanggil ataf bayan. Dia adalah sambungan. Cuma Allah pecahkan jadi satu ayat supaya kamu tadabbur. Liyadabbaru ayati. So Aziz, Hamid, anda tafakkur apa maksud Aziz, apa maksud Hamid. Tetapi sekarang Allahi artinya itulah Allah. Kalau kamu nak kenal siapa, dia macam ni lah kalau kita boleh. Bagi padam Saya rasa perjalanan 52 ayat ini akan menghasilkan satu lukisan. So anda boleh snap pun 4.5 sebagai cara nak mengingat perjalanan kita. Allahilladzi Nabila. Jadi suku nama aku. Pada permulaan ayat Allah menyebut tentang kitab, betul? Kitabun anzalnahu ilaika. Ilaika itu kepada siapa? Muhammad. Untuk tujuan apakah kitab ini diturunkan? Untuk tujuan memberikan cahaya. Kerana manusia berada dalam kegelapan. Okay, boleh nampak? Dan sekarang ayat 2 muncul untuk define daripada manakah ia diturunkan. Dan semua kita telah mengenali tadi ayat pertama memberitahu sifatnya Al-Aziz, Al-Hamid. Seolah-olah perjalanan surah ini untuk anda lebih rasa touching lah bila nasyid Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Hamid tu. Jangan hafal saja. Sebab setiap Asmaul Husna ada cerita di belakang tu. Alangkah baik kalau anak-anak kita tahu.
Al-Aziz, Al-Hamid, Allah Ta'ala tidak pernah mention namanya, hanya sekadar nak mengumumkan namanya. Mesti ada cerita yang menyebabkan anda merasai definisi nama tu. Sebab surah Ibrahim, anda akan begitu gerun dengan gambaran Allah perlakukan kepada kafir di pada mahsyar dan jahannam. Wal'iyadzubillah. Anda boleh rasa gerun. Dan Al-Hamid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan siapa dia yang layak untuk dipuji pada hari mahsyar dan hari akhirat. Okey, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan sesiapa yang memilih untuk terus berada dalam kegelapan, maka mereka ini disebut al-kafirin. Mereka kafara ni artinya anda membenam apa yang ada di atas. Kafara. Rabbi kaffir anni sayyiati. Tuhan tolong kambus dosaku dalam-dalam, jangan dipaparkan di hari akhirat. Itu maksud kafir. Okey? Kafara artinya Allah bagi macam-macam nikmat tetapi dia sembunyikan di dalam-dalam, dia gali, dia benamkan, dia tak nak orang nampak nikmat Allah itu melalui mulutnya. Dia tak nak zahirkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sebab tu saya macam buat bawah tanah sikitlah. Okay, sebab kafirin wa wailun, dan Allah Ta'ala akan memberikan apa dia kepada kafir. Dan ini anda akan dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terangkan apakah wail itu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sifatnya adalah azab syadid. Anda tahu syadid itu apa? Azab itu apa? Okey, syadid ini artinya dari satu detik ke satu detik sakitnya bertambah. Bila sebut azab, anda faham azab sahaja. Tetapi Allah bagi sifat kepada azab itu, iaitu syadid. Syadid ini artinya surah An-Naba beritahu, fadhuqu falan nazidahum illa azaba. Rasalah azab itu, kami tidak tambah apa-apa kecuali kesakitan. Artinya mereka tidak akan pernah berada dalam keadaan yang sama di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Mereka akan merasai, contoh pernah dengar tak satu ayat di mana bila api neraka kena kepada kulit penghuni neraka, kulit itu terbakar, hangus, Allah gantikan dengan kulit yang lain. Untuk tujuan apa? Untuk rasa sakit api neraka, tetapi sakit kali kedua lebih sakit dari kali yang pertama. Sakit minit yang kedua lebih sakit daripada minit yang pertama, dan bayangkan selama-lamanya. Wal'iyazbillah. Allahilladzi lahu ma fis samati wa ma fil ardi. Tadi Datin Doktor sebut, setiap masa kita kena seimbangkan antara dua. Ada benda alam yang kamu nampak, namanya fil ardi. Ada benda kamu tak nampak, as-samawat, 7 petala langit. Setiap hari kita akan berdiri atas bumi dan kita akan bertongkat ke langit. Seolah-olah dalam pergerakan kamu sentiasa kena ada kelebihan untuk dunia dan kelebihan untuk alam sana. Sebab sana kamu tak nampak, 7 petala langit kamu tidak nampak. Bila Allah mention saja as-samawati wal ardi, artinya ada benda seen, ada benda unseen. Kamu kena beriman kepada wujudnya negara akhirat. Buktinya apa? Atas kepala kamu ada 7 petala langit, tapi kamu tak nampak, tapi dia wujud. Itu antara motif. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailun lil kafirin min adabin syadid. Wa wailul lil kafirin min adabin syadid. Wail, tuan-tuan akan mendapati surah Ibrahim mendefinisikan wail. Tetapi wail yang didefinisikan dalam surah Ibrahim hanyalah sebahagian kecil daripada gambaran azab yang sebenar. Subhanallah. Allahu Akbar. Artinya anda akan mendapati insya-Allah Allah paparkan dengan begitu menggerunkan, tetapi it is just a beginning. Ia hanya permulaan kepada azab yang sebenar. Boleh, tuan-tuan? Ayat yang ketiga, silakan. Siapa? Silakan siapa? Silakan, Puan, ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yashtahib